untuk jadi content creator yang ramai pengikut, kalau kita tengok ada orang berlaku sesuatu masalah, datang buat video. Welcome to the Spark Kingdom. Woo! So, masing-masing berlumba tunjuk dia bahagia. Betul. Lepas tu lagi satu kat Malaysia ni, satu lagi trend sekarang ni untuk jadi content creator yang ramai pengikut. Kalau kita tengok ada orang berlaku sesuatu masalah, datang buat video, jadi hero untuk orang tu. Saya perasan kat benda tu. Saya perasan. Okey, apa pandangan Arif? Apa pandangan? Sebab ada orang sokong. Sebenarnya semua orang berhak memberi pandangan lah. Betul. Okey, apa pandangan Arif tentang trend ini? Sebab macam ni, dia jadi macam ni tau. Kita buat konten, kita tahu kita content creator punya dopamine ni adalah like comment, faham tak? All the fame, pujian semua tu. Yeah. So bila dia buat something macam tu, orang semua suka. Betul. So dia repeat the same thing. Okay. So kat situ sebenarnya. So apa pandangan Arif? Jujur daripada hati. Tak tahu lah saya. Macam mana boleh tak tahu? Tak, Masih tahu. okay, maksud saya saya kalau topik macam ni, saya ada pelbagai jawapan sebenarnya. Sebab saya pernah nampak ataupun kawan kepada kawan saya yang antara influencer yang pernah buat macam ni juga, semata-mata untuk engagement, dia ada juga yang berlaku tidak adil. Macam contoh katakan yang saya maksudkan tidak adil adalah dekat social media semata-mata dia bagi tahulah dia tolong orang ni tapi end up last kali orang tu expose yang dia kata orang ni tolong orang tu, orang ni tak dapat seperti mana yang orang ni cakap, benda-benda macam tu. So bila terlalu banyak macam dia dah jadi false marketing lah, just untuk personal branding dorang. So bagi saya setiap kali saya jumpa benda-benda macam ni, macam contoh baru-baru ni yang kita boleh nampak lah, ada orang motor kena JPJ lah apa semua bla bla bla. Within 24 jam ada sampai dah orang. Orang dah sampai beli motor baru. Benda tu bagus lah kan. Kita tak cakap benda tak bagus, tapi bagi saya kadang kita dah tak boleh nak kontrol lah tuan. Tak boleh nak kontrol. Sebab apa tuan? Sebab orang Malaysia kita terlalu cepat sangat yang macam dia ni baru buat sikit je, jatuh hati. Terus terlalu cepat sangat macam tu. Yang buruk tu tetap memang diorang kecam lah. Tapi bila orang-orang macam ni, padahal kita tahu sebenarnya end up diorang nak personal branding diorang je. Matlamat memang untuk konten. Sebab kalau tak buat apa rekod. Saya pernah jumpa, kita memang tegak lah sebenarnya. Betul, kita tegak. Diorang buat macam ni, tujuan dia for the content. For the content, for the marketing, for the personal branding. And then lagi satu saya nak tambah tuan. Ada seorang, saya pernah argue dengan seorang ni. Dia cakap, dia ni beli bagi giveaway ni bla 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 ni daripada duit dia. Saya cakap ke dia, kau tahu tak orang-orang macam ni, lagi-lagi dia punya belakang tu, backup dia, traders, trade or whatever ni, diorang yang bagi duit dekat brother ni untuk diorang buat macam tu. Sometimes macam tu tuan. Kecuali yang kecil-kecil ni tak apalah. Yang besar-besar ni, yang beli motor berbiji-biji, beli itu beli ini, giveaway besar-besar, mostly daripada diorang. Saya tak bagi tahu nama siapa-siapa lah. Mostly diorang ni, diorang bukannya dapat guna duit poket diorang tuan. Tak, sekarang ni trend dia macam tu lah. Banyak trend macam tu. Maksud ada orang-orang yang macam ni bagi dia duit untuk buat, untuk hype. Tapi bila kita tengok trend macam ni, last kali kita tengok mana dia punya CTA dia, call to action dia tu. Maksud saya dia tolong orang ni, ataupun dia bagi berapa banyak duit whatever. Kita tengok end up dia bawa funnel pergi ke mana. Of course pergi balik trade. Pergi balik situ ada benda yang point-point lah. Sebab tu saya macam saya tak percaya kadang-kadang yang menggunakan, kita bukan nak jadi negatif, kita mempersoalkan lah. Dan benda tu pun saya dah ada jawapan, saya dah ada bukti semua benda tu tau. Tapi kita tak nak masuk campur. Tapi bila jadi macam ni, sebenarnya diorang tu bukan pakai duit diorang. Mana ada tuan nak pakai duit sendiri tuan, beli berbiji-biji. Tak ada tuan. Jadi seterusnya apa pandangan Arif tentang masyarakat? Maksudnya bila kita portray sesiapa ada masalah, tak apa, jangan soft, aku akan datang tolong. So apa pendapat Arif? Apa impak dia kepada masyarakat? Apa kesan dia? Adakah orang akan jadi semakin lemah? Maksudnya kalau berlaku sesuatu masalah, dia akan buat video bagi tahu orang. Betul. Seperti contoh baru-baru ni kan, saya tak tahu benda ni accurate ke tak. Wallahualam. Kan selepas pada kes motor yang kena rapas GPJ tu, kan ada orang beli motor kat dia, bagi kat dia kan. And then beberapa hari kemudian viral pula. Ada seorang juga yang pergi tendang motor dia. Pergi pijak motor dia. Disebabkan 3 tahun ke 2 tahun dah tak bayar motor.
Sebab dia saya tak tahu lah, ini rumor, saya tak tahu, Allah alam ada orang cakap dia pijak motor tu sebab motor tu nak kena tarik. So dia pijak dulu motor tu. Sebab dia tak nak motor tu pergi dengan sempurna lah kot. Saya tak tahulah. Tapi faham tak maksud saya? At the first place, kenapa dia lah yang tadi yang pijak motor tu, yang sebab dia tak bayar 2-3 tahun tu, kenapa dia pergi pijak motor? Adakah dia nak meraih simpati? Persoalan saya lah. Dia buat video, ada orang post, adakah faham tak benda-benda macam tu? Betul. So bagi saya macam something wrong somewhere lah dengan society ni. Betul. Maksudnya itu saya cakap tadi. Adakah secara menyeluruh the impact dia, kita sedang educate kita punya society ni, terutamanya man lah, lelaki, bahawa if anything happen to your life, jangan bertanggungjawab. Kau buat video, bagi tahu kat luar, standby, nanti ada orang tolong. Kemungkinan akan berlaku macam tu lah. Sebab saya punya tanggapan macam ni, Rik. Bukan semua orang boleh read between the line. Betul. Kan? Betul. Maksudnya macam orang-orang ni semua dia ada 1001 dia punya alasan lah untuk dia buat macam tu. Cuma orang masyarakat majmuk ni tak semua orang mampu melihat dengan mata halus. So itu sebenarnya impak dia. Tapi macam saya cakap lah, kita tak boleh judge lah apa semua kan. Tak boleh nak ubah orang atau sebab mana buat konten ni, mana ada undang-undang. Tak ada undang-undang. Tak ada. Kecuali tapi saya tak tahu, mungkin satu hari nanti bakal ada undang-undang, kita tak tahu bila benda jadi mess kan. Betul. Sebab tak ada undang-undang, jadi semua orang, macam saya cakap lah, kita semua kena ada tanggungjawab lah. Saya bukan cakap macam tu. Saya buat konten. Betul. Mungkin ada konten saya ni, impak dia mungkin ada negatif pada orang lain kan. Cuma saya tahu saya manusia biasa. Saya cuba sedaya upaya bagi orang message ikut cara saya. Dan saya dah fikir dah, dia punya risk dia kemungkinan besar. Kalau orang salah faham pun, paling teruk pun, dia akan kerja keras tu, dia sampai lunyai, lembik. Tapi impak dia dapat something lah hidup dia. Maksudnya dia dapat duit. In return kan? dia tu. In return. Mungkin dia salah faham tentang konsep kerja ke apa benda. Tapi saya berani jamin, akhirnya dia boleh figure out sendiri. Betul. So untuk orang-orang yang buat konten yang macam ni, apa dia punya tanggungjawab sosial dia macam tu lah. Kadang-kadang kita fikir macam tu lah. Semua nak like lah tuan. Nak like, nak view tuan sekarang ni. Tapi tuan, saya ada tiba-tiba ada soalan ni kan. Bila kita cakap pasal bisnes, kita cakap pasal pekerjaan apa whatever kita buat dalam hidup untuk dapatkan duit, kita akan ada competition tau. Kita akan ada competition, of course lah benda tu. And macam mana tuan, saya boleh labelkan tuan lah, ini pendapat saya, labelkan tuan sebagai as a part of motivator lah bagi saya lah. Sebab saya anggap tuan as a part of motivator saya juga, yang mana tuan kongsikan benda-benda ni apa semua. Macam mana tuan menghadap ataupun compete dengan para-para yang buat benda yang sama macam tuan? Maksud saya mungkin dari segi wording positivity yang tuan berikan tak sama, benda tu lain. Tapi maksud saya macam mana competition tu, macam mana tuan stay focus on tuan punya line tanpa tuan berjatuhkan orang lain, tanpa tuan buat benda-benda yang bukan-bukan. Macam mana stay sharp benda tu? Saya daripada dulu saya percaya authenticity. Apa maksud dia? Keunikan ke? Apa maksud dia? Ketulinan. Ketulinan, sorry. Keunikan pula. Saya rasa ketulinan lah. Maksudnya always, sebab dia macam ni lah. Saya percaya macam ni. Orang mungkin boleh tiru apa kita buat lah. Tapi kita as a person, semua orang dia unik. Faham? Okay. So as long kita jadi diri kita sendiri, seperti mana kita di balik kamera, begitulah kita di depan lensa. So at the end of the day, orang boleh terima apa yang kita sampaikan. Dan itulah kita. In fact, saya buat konten dah lama, Rik. Betul. Saya sendiri melalui fasa-fasa buat konten. Bukan senang, susah. Almost 10 years kan. Cuma tak boleh lawan Arif lagi lah. Tapi 800. Macam saya cakap, Arif, saya buat konten dah lama, 10 tahun. Tapi untuk saya capai level macam hari ni, baru ada followers sekian-sekian ni, lama. Sebab apa tahu? Sebab saya buat benda-benda yang message dia, message positif. Valuable. Dan tak dilibatkan entertainment. Okay? Yang mana benda macam ni orang tak ramai yang minat sangat. Betul. Tapi orang akan stay. Orang akan stay. Orang tak minat. Jadi sebab tu kadang-kadang saya, sebab kalau contoh orang tu macam saya kan, dia buat konten yang bagi benefit kat orang, dia akan give up, sebab dia tengok orang, contoh orang tu
katakanlah dia kunyah-kunyah bunga rose, level up. Lepas tu dia punya follower ramai. Orang tu boleh stres tau. Ya betul. Orang yang buat konten baik tu, Saya setuju dia tuan. boleh stres. Dia kata pukimak betul. Ya tuan. Aku separuh mampus buat benda ni. Sial dia ni macam ni. Mudah aja dia buat sangat accurate tuan. Kita akan rasa down. Oh, gila. Kita akan rasa macam, weh, apa benda ni masyarakat kita sekarang ni kan. betul. Kita nak cuba bagi valuable kat orang, tapi konten macam ni bukan setakat orang tengok tuan. Orang bagi duit lagi kat dia. Kita bangunkan hidup kita. Saya buat live kan, tak ada satu scene pun tak ada. Faham. Tapi sebab tu berbalik kepada soalan Harif tadi, apa tujuan kita buat? Kan? So as long kita fokus dekat kita punya tujuan, jadi diri kita sendiri, so benda-benda orang lain punya result ni takkan ganggu kita banyak. Betul. Kita takkan hilang fokus. Saya nak capai benda tu tuan. Macam sekarang, saya ni ibarat macam mana? Saya buat video semua, saya buat benda apa yang saya buat. And then dekat kiri kanan ni ada benda-benda yang macam tuan cakap tadi lah, yang buat benda-benda mengarut. Dapat saya kadang-kadang saya terlepas tau. Saya terjenguk. Bila saya terjenguk, stres. Saya rasa stres. Betul. Dia akan demotivate kita. Yeah. Tapi saya cuba stick balik fokus line saya. Sampai satu tahap saya jalan, terlalu ramai orang buat konten-konten yang zero knowledge apa zero ROI ni. Kosong. Saya tepis. Tapi macam saya cakap lah, saya mungkin tak capai level tuan lagi lah. Tuan punya level mungkin dah don't give a fuck tu dah lain, dah luar biasa lah. Kadang-kadang kita dah terlepas. Itulah maksud saya, macam kompetitor macam tu, kompetitor sihat ke tak sihat lah tuan? Macam kita sekarang ni. Macam contoh macam saya kan. Saya mungkin orang tu buat tak ada value langsung, tapi saya anggap macam apa benda ni, adakah benda tu kita dipanggil sesi pertandingan yang sihat atau tak sihat untuk kita? Sebenarnya kalau kita rasa sesuatu yang tak best, kita rosakkan minda kita. Maknanya salah kita. Kita punya tanggungjawab untuk apa kita rasa. Dia sebenarnya sama lah. Kalau sama je macam orang yang menilai hidup dengan orang lain. Comparison. Dia tengok dia compare hidup dengan orang lain, lepas tu dia rasa stres. Dia yang salah sebenarnya. Arif bayangkan kenapa saya bila main media sosial ni semua saya rasa okey. Bila tengok orang lain buat tak ada manfaat, penganut dia, ya Allah ramai je kan. Kenapa? Okey, saya nak cerita Arif kan. Dulu sebelum zaman media sosial lah, saya kan waktu saya main bola, saya duduk hostel, duduk asrama. Saya dalam squad kelaikan dunia remaja. So saya ada satu teammate lah. Kita orang main bola sekali, membesar sesama, makan sesama, pergi kelas sesama, mandi sesama, pergi dobi sesama. So, membesar sekali. Okay, katalah adik ada kawan. Dia tak sama macam kawan pergi sekolah, lepas tu balik rumah tau. Ni duduk sekali, asrama. So lepas saya form 5, bila semua dia ni balik negeri, saya balik negeri, saya start gaji saya RM600. Ada kawan-kawan saya yang saya duduk satu bilik dengan dia, makan sekali, gaji dia orang dah RM30,000. Umur sebaya saya. Bayangkan Rip, jauh tu gap. Saya masih naik Yamaha Ego, loan dengan singa. Itu pun tertunggak nak bayar. Bayangkan saya punya rasa. Dulu mana ada orang kata, it's okay, jangan bandingkan. Dulu mana tahu. Ya. Tengok, ya Allah stres. Dulu masih lagi push kan. Lepas tu yang lagi teruk apa? Ini kita cerita tegak je lah. Saya ni bukan nak cakap saya baik. Saya Alhamdulillah bapak saya mengajar jaga solat kan. Saya Alhamdulillah nakal macam mana pun solat saya jaga. Ada kawan-kawan saya ni, saya duduk membesar dengan dia orang. Saya tahu ada yang setahun tak solat pun ada. Tapi rezeki, ya Allah, mencanak-canak. Saya sampai tahap saya muda, saya sampai kata mempertikaikan tau. Aku ni solat, wahai Tuhanku, tapi orang tu senang hidup dia. Aku sampai rasa macam, ingat, nak try lah tak payah solat, tengok hidup senang tak. Bahaya. Muda. Betul-betul. Kita fikir kan? Macam-macam kan. Tapi Alhamdulillah Allah selamatkan saya percaya solat. Okay, cuma saya terfikir, macam mana kalau ada budak lain yang muda sekarang ni rasa macam saya, tapi dia tak boleh kawal setan bisik dia. Ada tau Rip, kalau contohlah macam Amirul cerita yang masuk universiti dulu, elok kopiah apa semua, keluar habis. Dah start minum todi. Betul. Kita takut lah sampai macam tu kan. Tapi tu tuan, macam kita berbalik tadi, maksudnya as a compare, kita buat comparison antara kita dengan orang lain. Benda tu last tak ke mana kak. Dia just dragkan kita punya energy je sebenarnya kan. Dia rosakkan kita punya diri sebenarnya. Apa tips tu tuan? Pertama, kalau kita tak boleh handle,
Jangan tengok. Never ever tengok orang lain. Sebab tu bila lepas saya rasa macam tu, saya dah tak ambil pot dah apa jadi kat kawan saya. Faham? I don't give a fuck. Betul. In fact, bila saya keluar daripada dunia bola sepak, saya terus fokus hidup saya. Sebab tu kadang tak ada, bukan belagak ke apa tak. So saya tak nak ada apa-apa benda bandingkan hidup ke apa benda. Mungkin orang tu dah tak sama aliran dengan saya. So life goes on lah. Betul. Okay. So yang pertama, jangan tengok. So siapa tak, even media sosial ni pun sama. Siapa yang rasa bila ada orang dia tengok jadi anxiety tau. Betul, setuju. Siapa ada rasa macam tu, stop consume media sosial. Kena bagi tahu. Kalau nak pun, kalau nak cari maklumat baru buka. Jangan pergi tengok. Sebab dia dulu sebelum media sosial ni, kita mana tahu orang lain, kawan-kawan kita zaman pengangkap, betul? Dia buat apa. Betul? Sekarang ni orang okay, semua. Semua bukan media sosial lah. Saya rasa yang paling orang selalu akan bandingkan hidup diorang dengan orang terdekat dekat mana tahu? Story WhatsApp. Sebab story WhatsApp ni maksudnya dia ada nombor kawan dia. Betul. Ini kawan yang dia kenal lah. Orang terdekat. So lepas tu kita tengok hari ni orang semua, bukan semualah, saya tengok orang dia jadi normal untuk hidup dia ni tak ada privacy. Betul lah. Betul. Wajah anak dia semua orang tahu macam mana. Wajah isteri dia semua orang tahu macam mana. Siap buat konten lagi dengan anak kecil. Dia tak, privacy tu dah tak ada. It's very cheap. So kesan dia apa? Katakanlah ada satu orang budak kan, umur dia 30. Dia ada kawan umur 30 juga. So dia ni happen to be kerjaya pun tak apa okey lagi, pakai kris, Modernas kris. Okey. Lepas tu tak ada orang nak kat dia. Dia tengok story kawan dia, bini putih melepak. Dia buat story pula tu bawa lepas makan satu keluarga. Lepas tu cium-cium kaki anak dia, geletik-geletik. Apa rasa dia tu? Rasa macam loser lah. Rasa loser lah. Bahaya. Tapi so semua orang dia macam ni. Penawar dia agama, Rip. Betul. Sebab kita kena faham, semua orang ni Allah jadikan kita ni rezeki semua tak sama. Betul. Kebolehan tak sama. Semua tak sama. Jadi cara dia ialah, kalau kita berbalik kepada Quran, Allah sebut dalam Quran, jika kamu bersyukur, nescaya aku tambah nikmat. So maksudnya kita always tengok apa yang kita, bila-bila masa nanti kita rasa down tengok orang lain, terus tengok kita ada apa. Betul. Kan, katakanlah kita apa pun tak ada, at least kita masih sihat. Nyawa ada lagi. Tengok orang lain yang kita kenal dah meninggal. Faham. Ada yang buah pinggang dah problem. Betul. Macam-macam. So at least untuk orang yang sakit pula, walaupun katalah dia sakit, dia kena tengok at least dia masih hidup walaupun dia sakit. Ada orang dah meninggal. Kan? So always ada ruang untuk kita rasa syukur tu. Sebab Arif pernah tak rasa bila kita ingat apa aku ada, dia lega tu. Betul. Macam mana nak explain lah? Dia punya lapang. Betul, lapang dia habis. Dia kan connecting kita punya mind lah kan. Mind kita dengan contoh kata Arif sekarang tengok orang katalah konten ni apa semua. Tapi Arif bayangkan berapa ramai nak jadi Syarif. Betul. Faham? Apa yang kita ada Arif semua. Bayang Arif lesung pipik kiri kanan kan. Berapa ramai pergi klinik buat lesung pipik Arif. Faham. Itu pun tak syukur lagi. Betul lah tu. Kan katakanlah Arif sekarang ni tengok orang lain macam ni. Tapi at least Arif daripada YouTube tu boleh monetize. Maksudnya lepas tu tarik orang masuk dalam website. Faham. Berapa ramai orang boleh buat peluang macam tu? Betul. Kita kena berbalik pada diri kita balik. Bersyukur, maknanya bersyukur tu penting tu. Banyak benda. Sebab apa? Saya yakin 100%, bukan saya je yang alami. Sebab mungkin saya fasa 20-an lagi kan. Kita baru lagi-lagi zaman kita sekarang ni zaman berlumba-lumba tu kan. Semua orang nak pakai Mercedes, semua orang nak pakai whatever semua benda yang mahal-mahal ni kan. And then sampai satu tahap, that's why saya step back balik. Saya macam tarik handbrake jap. Relax. Relax, tarik nafas, cool. Kita fikir, fokus on apa yang kita nak. Kita jangan tengok orang lain lah. Sebab saya yakin, sebab saya pernah ada satu fasa yang saya buat perbandingan dengan kehidupan orang lain. Macam contoh katakan ada satu tim saya ni, kita ada buat perniagaan juga. And then kita sale kita, kalau nak katakan kita kalau boleh kita dah capai like more than 100,000 lah katakan lah, for another business, for the merchandise semua kan. Tapi
Ada pula antara orang yang dalam team juga duduk bercakap pasal dia punya ni sell sampai 400,000, 500,000. Kadang kita yang dah all out gila-gila babi ni kan, kita rasa macam shit lah, pahal sian kau nak je kita buat rule macam please jangan bercakap pasal orang lain. Nak je nak buat rule macam tapi kita pandang as a positive way. Apabila saya perasan, apabila ada lagi orang yang jenis macam ni, dia masuk macam tu, kita yang all out ni kita akan rasa fucked up tu kan. Tu macam tak bersyukur tu. Ada macam tu, faham tak maksud saya? Kita semua orang nak lebih lah hidup orang. Cuma kadang-kadang saya harap juga orang yang tengok ni apa semua, yang mana mungkin dia tak kisahlah as a jawatan apa, make sure kalau dari segi penggunaan ayat apa semua tu, make sure guna betul-betul. Jangan kita sampai orang kata apa, membuatkan orang rasa tersinggung. Tapi kalau boleh benda tu biasa diri datang pada diri kita. Mungkin saya terlalu lemah mental saya. Tapi bila saya fikir balik, kadang benda ni bagus juga. Kita kena tahu dalam masa sama kita tak perlu tahu pun. Sebab orang lain ada lagi orang yang nak kejar sale RM1,000. Susah. Berat. So that's why bila kita fikir balik, kita dah dapat more than 100,000 tu besar. That's why bila ada yang tiba-tiba cakap, diorang ni 800,000, 900,000. Tak apalah. Ada orang berniaga 10,000 pun tak sampai sebulan rate. Betul tuan. That's why bila saya ada orang macam ni, kita tak boleh nak shut up mulut dia. Kita diri kita lah. That's why saya belajar daripada situ lah. Setiap kali apa-apa saya teringat kata-kata tuan kan, suruh macam don't give apa ni apa semua, just fokus track kita. And that's why benda ni bagus supaya kita keep reminder lah benda macam tu. Okay, so Arif, sekarang ni Arif buat income datang daripada website lah. Yang mana untuk BGTV? BGTV of course website. So sampai bila Arif nak buat benda-benda niaga ni semua? Sebab macam tuan tahu, saya bukan ada browsing TV je lah. Saya ada benda lain. Sebab saya macam mana, kita tak naklah berkiblatkan international punya ikon. Sebab saya ingat lagi ayat tuan yang mana bukan satu kiblat